Okey, baik. So, hari ni kita nak sambung lagi belajar tajuk graf gerakan. Kita just nak buat latihan je lah. Okey, kalau dengan Miss Kul kamu dah belajar dah. Cuma dengan cikgu kamu nak buat latihan saja, ulang kaji balik. Jadi kita masuk balik graf gerakan. Hari ni masih lagi cikgu nak ajak graf laju masa. Kalau kamu ingat yang sebelum ni, minggu lepas, cikgu ajak macam mana kita nak cari jarak daripada graf laju masa. Okey, hari ni cikgu nak ajak semua jenis soalan yang suka ditanya bila melibatkan graf laju melawan masa. Graf laju melawan masa. Jadi kat sini cikgu nak ajak apa soalan yang akan ditanya apabila melibatkan graf laju masa. Okey. So, kita akan pergi yang pertama. Cikgu akan tunjuk sama juga macam minggu lepas. Cikgu akan tunjuk soalan 1. Kemudian soalan 4 dan hari ni tak banyak lah. Soalan 1 dengan soalan 4 je. Jadi 2, 3, 5, 6 kamu akan buat sendiri. Okey. Jadi cikgu akan terus pergi kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia kata, graf laju masa menunjukkan gerakan sebuah motosikal. Okey, gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat. Hitung. Okey, ini adalah beberapa jenis yang suka ditanya. Kamu pusinglah macam mana pun, semua soalan ni adalah soalan yang cikgu dah masukkan apa yang suka ditanya. Jadi senang. Bila kamu boleh jawab A, B, C, D, E ni, nanti kamu tengok dalam exam, mana-mana yang senang yang kamu faham, kamu jawab. Okey. Baik, kita tengok yang pertama. Laju seragam. Bila dia nak dekat sini laju seragam maksudnya cerita dia berapa laju motor dia bawa. Contoh kalau cerita kat sini, dia bawa motosikal, nampak? Okey, dia bawa motosikal. So, kita nak tahu berapa laju motosikal yang dia bawa. Maintain. Laju seragam tu maksudnya dia maintain. Maintain tu macam mana? Maintain tu macam bila kita bawa motor, kita start motor, mula-mula kita pusing minyak. Kita pusing pulas minyak tu, kita bawa dalam 30 km sejam. Bawa. Tiba-tiba kita nak cepat, kita pulas lagi laju. 50 km. Lepas tu kita dah rasa selesa dah kan. Kita maintain saja 50, maintain kat meter minyak tu kan. Kamu boleh tengok maintain je 50. Itu kita panggil sebagai laju seragam. Laju seragam tu pun ada masa dia. Contohnya, kamu bawa 50 km sejam, membawa 50 km sejam dalam berapa minit, berapa second. Ada tempoh masa dia. Kan? Sebab kamu nak tahu, takkanlah kamu dah sampai sekolah, kamu masih nak bawa 50. Mungkin kamu dah slow down. Jadi, kita nak tengok dua benda. Berapa laju seragam dengan berapa masa yang kamu ambil untuk kamu bawa dalam laju seragam tu. Okey. Sampai situ boleh faham tak apa tu laju seragam? Kalau faham tolong. Boleh, cikgu. Boleh Okey. So, itu dipanggil sebagai laju seragam. Jadi, tadi cerita dia bawa motor. Sekarang kita masuk kepada graf. Di manakah bahagian laju seragam? Laju seragam, dia ada di sini. Garisan yang straight ni menunjukkan kat sini berlakunya laju seragam. Okey. So, di sini berlakunya laju seragam. Okey. Kemudian sekarang kita nak tengok dalam laju seragam ni, okey, laju seragam berapa laju yang dia bawa? Berapa laju yang dibawa? Okey, sekejap Okey, tadi kita dah tengok dah dekat mana laju seragam tu ada. Laju seragam tu ada dekat sini. Jadi cikgu nak cari laju dia berapa. Laju dia cikgu nak cari, cikgu tengok dekat bahagian laju ni. Okey, bahagian laju ni. So, cikgu nak tengok dekat sini. Okey, laju dia kat sini. So, cikgu tengok pada garisan yang cikgu dah buat tadi tu. Okey, garisan yang cikgu dah buat ni. Berapa laju dia kalau kamu tahu? Kamu boleh bagi tak cikgu? Berapa laju dia? 20. Pandai. Bagus. Very good. Okey, terus ambil je. Tengok bahagian ni laju. Terus ambil dia punya laju berapa. So, tulis je 20. Okey, so jadi kat situ adalah laju seragam bagi motosikal ni. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Soalan B dia kata apa? Dia nak tempoh masa laju seragam.
Kamu boleh beza tak soalan A dengan soalan B? Soalan A direct terus tanya laju. Tapi soalan B dia nak tahu berapa masa, berapa range masa yang dia bawa dalam laju seragam. Jadi bila masa, kita kena tengok dekat kolom masa lah. So di antara sini sampai sini. So berapa masa dia? 50 tolak 20. Pandai. Okay. So kita akan tulis sebagai 50 tolak 20. Kat sini ya. So jawapan dia adalah 30. Kalau unit dia S lah saat. Kalau kamu tak tahu unit tak apa. Abaikan. Tak payah tulis unit. Okay. Seterusnya kita tengok pula kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni senang je. Kamu ingat formula ni. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, kalau kita tak mau ingat yang ni pun tak apa. Cikgu tunjuk satu lagi cara. Macam mana kita nak buat. Kadar perubahan laju ni bermaksud ialah kita nak tahu pecutan dia. So, kita ambil laju. Berapa laju tu kita bahagi dengan masa dia. Okey, sekarang dia kata laju tu dalam 20 saat pertama. 20 saat pertama, cikgu tengok kat sini 20 saat pertama tu ada kat sini. First 20 second. Okey, 20 saat pertama graf dia ada dekat situ. Jadi dalam 20 saat pertama cikgu tengok graf dia kat sini. Okey, so apa cikgu nak buat ialah cikgu nak cari laju. Okey, sekejap cikgu pada yang lain supaya tak pening. Okey, tengok balik betul-betul lah. Cikgu nak cari laju. Cikgu nak cari laju pula. Cikgu nak cari kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tadi cikgu mesti tahu berapa laju. Okey, sekejap. Okey, cikgu nak cari laju. Laju cikgu kena bahagi dengan masa. So, apa cikgu nak buat ialah cikgu nak tengok laju dia kat sini berapa. Laju dia di antara 20 hingga 35. Jadi actually berapa laju dia? Apa cikgu nak buat? 15. Macam mana dia dapat 15? 35 tolak 20. Bagus. Kamu kena cari perbezaan dekat situ dulu. Laju bermaksud kita kena cari berapa perbezaan. Kenapa kita kena cari cikgu? Kerana graf dia hanya dari sini sampai sini saja. Kalau dia terus sampai bawah, maksudnya 35 saja. Nanti kamu tengoklah soalan dia. Tapi kat sini cikgu nak tengok kenapa saya kena tolak 20? Sebabnya kamu kena tolak 20 kerana kat sini graf dia bermula daripada 35 sampai berakhir di 20. Lepas tu dia maintain. Jadi kita nak cari berapa beza laju dia. So dekat sini kita kena ambil 35 tolak dengan 20. So tadi kawan kamu dah bagi tahu dapat 15. Very good. Very good. Okay. So maksudnya kamu faham soalan dia. Jadi kita bumbu pula kat sini 15. Per dengan masa. Masa dari sini sampai sini. Berapa masa dia? Still 20 juga. Masih 20. Sebab apa? Kalau kita ambil 20, kita tolakkan dengan kosong, kita akan dapat 20. Betul tak? Okey. Jadi, masa dia adalah 20. Okey. Cuba bahagikan. Dapat 3/4. Okey. Tukar pada perpuluhan. 0.75. 0.75. Okey. Boleh sampai sini? Boleh cikgu. Boleh? Okay, very good. Okay, next kita tengok soalan. Tadi soalan C. Ingat formula ni, laju bahagi masa. Okay, soalan C dia kata jumlah jarak. Jumlah jarak ialah apa yang kamu dah buat dalam worksheet sebelum ni. Jumlah jarak bermaksud kita nak cari luas di bawah graf. Luas di bawah graf. So, luas di bawah graf, dekat sini ingat balik tak minggu lepas punya cara? Ada graf 1, ada graf 2. Tengok bawah dia, sini bentuk A, sini bentuk B. Ingat lagi tak bentuk-bentuk tu? B. Okey, so bentuk, dia nak jumlah jarak, maksudnya kita kena jumlahkan A tambah B. Sekarang cikgu tanya kamu, bentuk A bentuk apa? Siapa ingat lagi? Trapezium. Trapezium, bagus. Jadi formula dia adalah 1/2. Okey, so bracket A tambah B. A berapa?
A dari sini sampai sini. Tinggi ni. B sini. 35. 35 bagus. Tambah B Tambah 20. 20. Very good. Darab tinggi sini. 20. 20 bagus. Tolong kira kan? Ambil kalkulator. Cuba tekan. 550. 550. Yang lain cuba tak? Compare tengok jawapan. Sama tak yang lain? Boleh komen kat chat. Ya, cikgu. Ya, sama 550 ah. Okay, very good. So di sini dapat 550. Okay, itu untuk kawasan A. Sekarang kita cari pula kawasan B. Okay, kawasan B bentuk apa? Segi 4. Bagus, segi 4. So panjang darab lebar. Panjang berapa? Lebar 20. Panjang, okey, kamu ambil inilah 20. Darab lebar dari sini sampai sini. Berapa? 30. Okey, 30. Macam mana dapat 30? 50 tolak 20. Sebab tu kita dapat 50 tolak 20. okey, 30. Darab dapat berapa? 600. 6? 100. 600. Very good. Okey, sekarang kita nak cari jumlah jarak. Tengok soalan dia apa? Jumlah jarak. Jumlah jarak bermaksud kawasan A tambah kawasan B. So 500 tambah 600 jadi jumlah jarak jadi 1150. ya ke? Bukan 1100 ah? Tambah B kan cikgu? Ya, 500 tambah 600 kan? 550. Oh, cikgu yang salah. Sorry. Okay. 550. 550 plus 600. So, equal to 150. 150. Okay, correct. Okay. Betul? Okay, itu jumlah jarak. Next, kita pergi yang part yang terakhir ialah mencari purata laju. Ini lagi senang. Purata laju, sebelum ni pun cikgu dah ajak masa graf jarak masa. JJ over JM. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak you boleh ambil daripada sini. Jadi soalan ni relate. Kalau si D salah, E mesti salah. Jadi D tu kena buat betul-betul. Make sure D tu kena buat betul-betul supaya kita boleh dapat markah dekat soalan E. Okey. Jadi jumlah jarak dekat sini berapa tadi kita dah kira? 1150. 1150. Very good. 1150 over jumlah masa. Okey, jumlah masa kita tengok. Jumlah masa dari 0 sampai 50. So berapa jumlah masa kat sini? 50. 50. Terus ambil je jumlah kat sini ya, 50. So per dengan 50. Okey, tolong kira sekejap. 23, cikgu. Bagus. 23. 3. Okey, boleh dapat. Boleh faham tak ini macam mana nak buat? Okey, Boleh cikgu. first soalan dia mesti suka tanya laju seragam. Kalau dia tak tanya laju seragam, dia tanya tempoh masa. Kalau yang tu antara dua, yang tu mesti dia nak bagi dulu sebab dia nak kamu skor. Budak paling lemah pun boleh jawab berapa laju seragam. Budak lemah pun boleh jawab berapa tempoh masa laju seragam. Cuma yang susah sikit adalah CDE. Macam mana nak cari kadar perubahan laju? Formula dia adalah laju bahagi masa. Laju kena bahagi masa. Macam mana nak cari jumlah jarak? Tengok luas di bawah graf. Ini latihan minggu lepas cikgu dah bagi dah yang ni. Yang kamu duk cari luas di bawah graf. Kat sinilah kita nak guna dia. Bila dia tanya kamu jumlah jarak. Okey. Kemudian D jumlah jarak. E purata laju. Purata laju formula dia JJ over JM. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey? Okey. Last kita tengok soalan nombor 4. Bagi kamu dapat tanam dalam fikiran kamu and then kamu dah boleh jawab soalan yang lain. Okay, kita tengok soalan nombor 4.
Soalan nombor 4. Dia bagi graf laju masa menunjukkan gerakan suatu zarah dalam tempoh 18 saat. Hitung first laju seragam. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu, berapa laju seragam? 12 tolak 5. 10 cikgu. Bagus, 10. Macam mana cikgu tahu itu laju seragam? First, cikgu kena cari kat mana graf yang macam ni. Graf macam ni ada kat sini. So, cikgu ambil laju dia. Laju kat sini. So, laju dia berapa? 10. Terus tulis 10. So, itu adalah laju seragam. Okay. Next. Kita tengok pula. Dia kata tempoh masa. Okay. Tempoh masa pada laju seragam. Laju seragam tadi graf yang sama. Graf yang straight ni. Okay. Tadi laju dia cikgu ambil sini. Tapi sekarang cikgu nak masa pula. Sebab dia kata tempoh masa. So, tengok dekat bahagian masa. Dia di antara 5 hingga 12. So, berapakah masa dia? 12 tolak 5. So, Bagus. 7. So, 12 tolak 5. Jawapan dia 7. So, di situ perbezaan soalan ini. Dia mencari di graf yang sama. Tetapi soalan dia berbeza. Soalan yang pertama laju. Direct terus ambil laju berapa. Soalan kedua tanya tentang masa. Masa direct ambil dekat masa. Mesti kena tolak sebab dia tempoh masa. So, 12 tolak 5. Okay, 12 tolak 5. So, kita dapat 7. Next, D. D pula. D tu ya. Tadi B kan? Salah cikgu tulis. Cikgu sepatutnya tulis dekat B sini. 12 tolak 5 sama dengan 7. Seterusnya. C. Okay, C. Tengok. C ni berbeza. Sebab dia tanya pecutan. Tetapi apa yang berbeza dia? Sebenarnya dia sama je dengan kadar perubahan laju. Kamu tengok soalan D, kamu tengok soalan C, kamu tengok soalan D. Dia sebenarnya soalan yang sama. Cuma nama soalan tu ditanya tu berbeza. Maksud apa cikgu nak bagi tahu? Kadang-kadang dia tanya kadar perubahan laju. Kadang-kadang dia tanya kadar perubahan laju. Kadang-kadang dia tanya pecutan. Tetapi maksud dia maksud yang sama. Bermaksud yang sama. Apa formula dia cikgu saya nak guna tadi? Cikgu bagi tahu tadi apa? Nak cari dia guna formula apa? Laju bahagi masa. So kalau disuruh cari pecutan ataupun disuruh cari kadar perubahan laju, formula dia sama. Laju bahagi masa. Okey. Formula sama je. Maksudnya kalau kamu nampak saya perkataan tu kadar perubahan laju, kamu nampak saja disuruh cari pecutan, kamu terus tulis L bahagi M. Laju bahagi masa. Yang link semua sekali kita fikir. Sekali kita nak cari. Okey. Kita pergi soalan C balik. Soalan C dia kata pecutan pada 5 saat pertama. 5 saat pertama cari kat mana graf tu 5 saat pertama kat sini. Macam mana cikgu tahu? Sebab sini tulis 5 saat. Okey, 5 saat pertama. So, kita cari dekat sini lah. 5 saat pertama. Graf dia. Okey. Kemudian kita nak cari laju dia. Tadi kita nak soalan C kan. Laju bahagi masa. So, laju dia di antara sini sampai sini. So, berapa laju dia kalau kamu tahu? 10. Very 10. good. Bagus. Baguslah kamu ni. 10. Bahagi berapa masa dia? 5. Pandai. 5. So, 10 bahagi 5 dapat berapa? 5 cikgu. 2. Tak bahagi Dua. dah tu. Berapa? 2. Sorry. 2. Okey, bagus. 2. Okey, so jawapan dia 2. Itulah pecutan dia. Pecutan sama maksud dengan kadar perubahan laju. Okey. Pecutan tu apa cikgu? Pecutan tu dia macam ni. Bila kita start motor, contoh kita dah lambat nak pergi sekolah, kita pulas minyak laju-laju. Itu dah jadi pecutan. Okey, pecutan tu maksud kita nak bawa motor laju. Contohnya lagi, kita duk bawa relax-relax. Bawa relax. Tiba-tiba anjing hambat kita. Takkan kita nak bawa relax lagi? Kita mesti pusing laju kan? Kita bawa takut anjing hambat kita. Itu maksud pecutan. Dan dia sama juga maksud dengan kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju. Sekarang kita pergi kepada kadar perubahan laju pada, tengok ayat dia yang terusnya. 6 saat terakhir. 6 saat terakhir, tengok graf yang last lah. Bila dia sebut terakhir, maksudnya benda tu mesti di last. Kat mana graf dia? Kat sini.
Ini bermaksud 6 saat terakhir. Cikgu, macam mana saya nak tahu ini 6 saat terakhir? Okey, cuba kita tolak ini. Dapat tak 6? 18 tolak 12. Dapat tak 6 kat sini? Yes. Dapat kan? Ya, 6. cikgu. Yes. Itu maksud dia 6 saat terakhir. Jadi graf dia ada di warna hijau ni. So, bila graf dia ada dekat sini, jadi cikgu pun nak carilah. Untuk soalan dia, cikgu mesti tahu laju bahagi masa juga. Formula yang sama. Jadi, laju berapa? Laju di antara sini sampai sini. Berapa laju dia? 20. Tengok. 10. Kamu tak boleh kata 20 sebab dia di antara 20 hingga 10. So, 10. kamu mesti cari beza dia. Mesti cari different dia. Berapa? 10, cikgu. 10, Kamu cikgu. kena ambil 20 tolak 10. So, kat sini dapat 10. Bahagi dengan berapa masa dia? 6. Pandai. 6. Okey. Berapa jawapan dia? 1.6, cikgu. Very good. 1.6. 6. Okey. 1.6. Dapat? Boleh faham? Ya, cikgu. Okey. Next. Kita nak cari jumlah jarak. Jumlah jarak sama macam tadi. Okey. Sekarang cikgu padam dulu. Okey. Sekarang kita nak cari jumlah jarak. Jumlah jarak bermaksud kita nak cari luas di bawah graf. Okey. Sekarang cikgu tanya kamu lah. Ada berapa bentuk dekat sini? Kalau kamu tengok betul-betul. 3. Pandai. Ada 3 bentuk. A, B, C. Ada 3 bentuk. Macam mana saya nak tahu cikgu ada 3 bentuk ke 2 bentuk ke? Tengok ada berapa bentuk graf. 1, 2, and then 3. Bila ada 3 graf, maksudnya kat bawah dia mesti ada 3 bentuk. Okey, itu senang lah. Tips lah. Itu cikgu rasa tips yang senang kita nak tahu. Berapa bentuk kita boleh dapat. So, dekat sini ada 3 bentuk. Bentuk A. Okey, tapi bentuk yang pertama, bentuk A. Bentuk A bentuk apa? Segitiga. Pandai. Very good. Bentuk A bentuk segitiga. Okey, so bila bentuk segitiga, jadi formula dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak darab tinggi. Okey. So 1/2 darab tapak kat sini berapa? 5, cikgu. Pandai. 5. Darab tinggi sini berapa? 10. Very good. Kirakan? 25, cikgu. 25. Okay, very good. Okay, selesai kawasan A. Sekarang kita tengok kawasan B. Okay, next kawasan B. Kawasan B bentuk apa? Segi 4, cikgu. Pandai. Panjang darab lebar. Panjang berapa? Panjang 12 tolak 5 ke, cikgu. Yes, very good. Berapa? 7. 7. Okay, 12 tolak 5, 7. Darab dengan lebar berapa sini? 10. Pandai. Jawapan dia? 70. 10. Bagus. Kita pergi kawasan C. Kawasan C bentuk apa? Trapesium. Pandai. 1/2. A berapa? 10. Bagus. Tambah B berapa? 20. Pandai. Darab tinggi sini berapa? 6. Bagus. Kira kan? 90. Bagus. Pandailah. Okey. Macam mana cikgu dapat 10 dengan 20 ni? Takut sekali ada yang tak faham lagi kan? Okey. Cikgu dapat kat sini lah. A tu cikgu ambil tinggi ni. Tinggi ni berapa? So tengok sini 10. Kemudian B tu cikgu ambil tinggi sini. 20. Kamu tengok refer balik. Refer balik latihan kamu yang sebelum ni yang kamu dah buat. Nanti kamu akan tahu. Okay? Okay. Next. Total kan A plus B plus C. Itulah jumlah jarak. Jumlah jarak maksudnya A tambah B tambah C. So A tadi berapa? 25 tambah 70. 25 tambah 70 tambah 90. Okay, berapa? 185. 185. Bagus. Pandai. Okay. Boleh faham ni sampai sini? Boleh kah? Boleh, cikgu.
Okay. Next, kita tengok last kali. Soalan E, purata laju. Purata laju. Purata laju apa formula dia tadi cikgu ajar? Jumlah jarak. Jumlah jarak. JJ over. Jumlah jalan, jumlah Pandai. Jumlah jarak, jumlah masa. Baguslah kamu. jumlah masa. Bagus. Jumlah Okay, jumlah jarak masa. bahagi jumlah masa. Okay, jumlah jarak berapa? Tadi dah cari? 185. Bagus. 185. Apa dengan jumlah masa? Jumlah masa berapa? 18. Jumlah masa total lah ambil dari sini sampai sini. So berapa kat sini? 18. Pandai 18. Okay, bahagikan. 10.27 cikgu. Pandai 10 point? 2. 10.2. 2. 2. Ada lagi tak jawapan lepas tu? 7. Kena ambil juga 10.2. Kalau 7 kita round off jadi 10.28. Okay, boleh faham ini? Boleh cikgu. Okay. So, kalau boleh, cikgu tunjuk 2 soalan saja. Soalan 1 dan soalan 4. Jadi, kerja kamu ialah kamu siapkan soalan 2, 3, 5. Maksudnya kamu siapkan semua. Contoh yang cikgu tunjuk 1 dengan 4 je. Jadi, refer kepada soalan 1 dan 4. Kamu boleh buat soalan yang lain. Apa-apa kamu kena selesaikan semua. Supaya bagi kamu faham. Okay. Strongkan konsep. Then, kamu tak ada masalah nanti.